Selamat petang kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami telah mendapatkan seorang pesakit yang menderita daripada penyakit Alzheimer, iaitu kecelalaan penuanan. Ini adalah ahli kumpulan kami. Apakah itu Alzheimer? Alzheimer adalah penyebab demensia yang paling biasa. Alzheimer akan menyebabkan kehilangan ingatan dan kemampuan kognitif lain yang serius yang akan mengganggu kehidupan seharian. Faktor risiko yang paling diketahui adalah peningkatan usia, dan majoriti orang dengan Alzheimer berumur 65 tahun ke atas. Alzheimer adalah penyakit progresif. Alzheimer akan menjadi semakin teruk dari masa ke masa. Melalui statistik, kecelakaan Alzheimer menyumbang kepada 60 hingga 80% kes demensia. Alzheimer bukanlah bahagian penuanan yang normal. Faktor risiko yang paling diketahui adalah peningkatan usia, dan majoriti orang dengan Alzheimer berumur 65 tahun ke atas. Kira-kira 200,000 orang Amerika di bawah usia 65 tahun mengidap penyakit Alzheimer yang lebih muda. Keadaan ini boleh dikenali sebagai Alzheimer awal. Alzheimer adalah penyebab kematian ke-6 utama di Amerika Serikat. Secara umumnya, individu yang telah mengidap Alzheimer akan dapat hidup 4 hingga 8 tahun sahaja selepas diagnosis. Tetapi ada juga individu yang boleh hidup selama 20 tahun bergantung kepada faktor lain. Alzheimer masih tidak ada rawatan yang dapat menghentikan atau membalikkan perkembangannya. Pada peringkat awal, kehilangan ingatan adalah ringan, tetapi dengan Alzheimer peringkat akhir, individu akan kehilangan kemampuan untuk melakukan perbualan dan bertindak balas terhadap persekitaran mereka. Jangka tumpuan juga menjadi pendek dan hilang kemampuan kognitif. Video ini merupakan bukti kami bertemu buah dengan penyakit Alzheimer. Nama saya Tang Puyen, tahun 62. Saya seorang suri rumah. Pesakitnya Tai Kam Seng, berumur 92 tahun. Saya menantu Tai Kam Seng. Waktu MCO itu jam pukul 8 dia sudah keluar, tak ada di rumah, kita semua keluar cari dia sampai ingatan. Sedang makan habis dia tak ingat lagi mau minta makan. Kadang-kadang dia berak dalam keserua, dia pun tak tahu. Kita tara pergi campur lah. Perkara biasa, tak akan malu. Sebab sekarang banyak ada macam Untuk sesi temu bual, saya akan terangkan sedikit mengenai pesakit yang kami temu bual. Pesakit yang menghidapi Alzheimer ini bernama Tai Kam Seng, berumur 92 tahun. Dan oleh kerana keadaan pesakit yang tidak sesuai untuk kami temu bual, kami telah menemu bual menantu kepada pesakit, iaitu Tang Puyen yang berumur 62 tahun. Kecelaruan Alzheimer ini mula dikesan oleh keluarga beliau sewaktu berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, di mana ada beberapa simptom atau tanda-tanda yang dialami oleh pesakit. Selain daripada itu, pesakit juga
tidak menerima apa-apa rawatan daripada hospital. Kami dapati pesakit telah menunjukkan beberapa simptom dan tingkah laku melalui video yang diceritakan responden. Semasa waktu MCO, pesakit tidak memakai seluar di rumah dan perlu diberi peringatan oleh ahli keluarganya untuk menukar seluar. Pada suatu pagi pukul 8, pesakit menghilangkan diri dari rumah. Ahli keluarganya ingat pesakit masih tidur pada waktu itu. Selepas mendapati pesakit telah menghilangkan diri, mereka terus berpusing-pusing di sekitar rumah mencari pesakit pada pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Apabila tidak menjumpai pesakit, ahli keluarganya terus membuat laporan polis. Pada pukul 5 petang, pihak polis menjumpai pesakit dan menghantarnya pulang ke pangkuan ahli keluarganya. Perubahan emosi dan tingkah laku pesakit berlaku. Selain itu, simptom lain yang ditunjukkan adalah pesakit akan berak dan kencing di seluarnya tanpa diketahui diri sendiri. Pesakit tidak mampu menguluskan rutin harian apabila telah menghadapi penyakit ini. Simptom ini tergolong dalam peringkat serius kerana tidak mempunyai kemampuan melakukan perkara asas kehidupan. Selain simptom-simptom ini, pesakit suka menggegarkan ingatan mereka dan mengalami kemerosotan daya ingatan. Pesakit tidak ingat apa yang dimakan dan juga dikenali sebagai hilang ingatan. Tingkah laku pilih makan juga berlaku yang diceritakan oleh responden yang merupakan menantu pesakit. Responden menyatakan pesakit cuma makan apa yang disukai dan tidak makan apa yang dibenci. Pesakit juga bermain dengan cucunya sahaja dan tidak mempeduli dan berinteraksi dengan ahli keluarganya. Hal ini kerana pesakit tidak mengenali ahli keluarga terdekat. Selepas tempoh MCO, pesakit mengalami kesukaran untuk bercakap kerana cuma mampu mengeluarkan mui, sewaktu menjawab soalan dan pernyataan yang dikemukakan. Hal ini menunjukkan kesihatan pesakit telah mengalami penurunan yang lebih berbanding sebelum tempoh MCO. Penyakit Alzheimer telah membawa beberapa kesan kepada ahli keluarga pesakit dalam kehidupan. Sebagai contoh, pesakit selalu cuba membuka pintu dan keluar dari rumah. Oleh itu, penjaga perlu sentiasa memberi perhatian kepada kelakuan pesakit keras supaya dia tidak cuba untuk meninggalkan rumah tanpa pengawasan ahli keluarga. Penjaga juga perlu sentiasa mengenal pasti pintu rumah dalam keadaan tertutup dan sudah dikunci. Namun, langkah tersebut telah menyebabkan pesakit berasa tidak berpuas hati dan marah kerana dia tidak boleh keluar berseorangan secara sesuka hati. Oleh itu, ahli keluarga akan membawa pesakit untuk bersiar-siar di sekeliling kawasan rumah supaya dapat memenangkan perasaan dan emosi pesakit. Ahli keluarga juga tidak boleh meninggalkan pesakit berseorangan di rumah supaya mengelakkan berlakunya kejadian kemalangan kepada pesakit. Oleh itu, rumah sentiasa perlu ada sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga yang memberi penjagaan kepada pesakit. Ahli keluarga juga perlu mengorbankan masa dan tenaga untuk memberi penjagaan kepada pesakit. Responden kita bukan sahaja merupakan menantu kepada pesakit. Beliau juga memainkan peranan sebagai penjaga untuk menjagakan kehidupan pesakit setiap hari. Beliau perlu melaksanakan tanggungjawab dengan membantu pesakit mengendalikan rutin harian kerana pesakit sudah hilang keupayaan untuk menjaga sendiri. Kesan lain yang dihadapi oleh ahli keluarga pesakit Alzheimer adalah mereka perlu sentiasa mengamalkan sikap yang bersabar semasa memberi penjagaan kepada pesakit. Hal ini kerana personaliti dan sikap pesakit berubah menjadi tidak sama seperti dahulu selepas dia menghadapi penyakit Alzheimer. Dia telah menjadi mudah naik angin kerana dia tidak mampu untuk mengawal emosi sendiri.
pesakit hilang ingatan tentang perkara yang berlaku dahulu dan dia tidak dapat menggunakan perkataan yang tepat semasa bercakap. Oleh itu, penjaga perlu menggamalkan sikap kesabaran semasa berkomunikasi dengan pesakit. Beliau perlu menggunakan perkataan yang ringkas dan mudah difahami semasa bercakap dengan pesakit. Beliau juga perlu bercakap dengan perlahan dan berulang beberapa kali supaya pesakit boleh dengar dengan jelas. Bukan itu sahaja, ahli keluarga yang lain juga perlu kelak berinteraksi dengan pesakit, supaya pesakit tidak berasa sendirinya telah diabaikan oleh ahli keluarga. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis rawatan. Rawatan Alzheimer boleh dibantu dengan seketika melalui gejala ingatan dan perubahan kognitif yang lain. Oleh kerana Tai Kum Sen tidak menerima rawatan dari hospital, kami telah memberikan beberapa contoh rawatan yang boleh dilakukan untuk merawat pesakit ini. Yang pertama, cholinesterase inhibitors berfungsi untuk meningkatkan tahap komunikasi sel ke sel dengan menyediakan neurotransmitter yang musnah di dalam otak. Peningkatan yang berlaku secara sederhana. Kesannya ialah cirit-birit, mual dan gangguan tidur. Kesan sampingan pula ialah mungkin akan berlaku seperti kadar jantung menjadi rendah dan injak jantung tersekat. Yang kedua, mementain yang berfungsi sebagai rangkaian komunikasi sel otak yang lain dan melambatkan perkembangan simptom. Peningkatan yang berlaku secara sederhana dan parah. Kesannya ialah sembelit, pening kepala dan sakit kepala. Tambahan pula, terdapat 3 jenis rawatan sampingan iaitu bersenam, pemakanan dan mewujudkan suasana yang selamat dan juga kondusif. Untuk bersenam, pesakit Alzheimer melakukan senaman yang kerap seperti aktiviti berjalan kaki. Aktiviti ini dapat membantu meningkatkan mood seseorang dan dapat mengekalkan kesihatan sendi, otot dan jantung. Yang kedua, pemakanan. Pesakit Alzheimer mungkin mudah lupa untuk makan dan minum. Mereka boleh mengamalkan minuman yang sihat seperti minum susu lembu, minum jus buah-buahan dan juga sayur kegemaran mereka. Akhir sekali, mewujudkan suasana yang selamat dan juga kondusif. Pesakit Alzheimer boleh menyimpan kunci, dompet dan telefon bimbit di tempat yang sama supaya tidak mudah hilang dan mudah dicari. Pesakit Alzheimer boleh menggunakan kalender atau papan putih di rumah. Amalan ini boleh diamalkan untuk memastikan perkara yang dilakukan terlaksana dan juga selesai. Bagi refleksi, setahu saya penyakit Alzheimer ini akan bermula pada umur 65 tahun dan ke atas. Penyakit Alzheimer ini mempunyai 3 tahap iaitu tahap ringan, sederhana dan teruk. Simptom pada tahap ringan adalah seperti mengulangi perkataan yang sama, sering terlupa sesuatu objek ataupun nama seseorang. Malahan semasa sedang berbual, mereka mungkin terlupa perkataan yang ingin disampaikan. Bagi tahap sederhana pula, pesakit akan terlupa tempat keberadaan mereka walaupun tempat itu adalah rumah mereka sendiri. Pesakit Alzheimer memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan tugasan harian mereka. Manakala pada tahap teruk ialah pesakit memerlukan perhatian yang penuh kerana mereka tidak mampu untuk menjaga diri mereka sendiri. Pada pandangan saya, kelakuan pesakit Alzheimer dan warga emas yang normal amat berbeza. Pesakit Alzheimer memerlukan pengawasan yang lebih banyak dan keprihatinan. Namun masih ramai orang yang tidak sedar bahawa pesakit Alzheimer ini bukanlah penyakit nyanyuk atau sebab tua. Masyarakat perlu mengetahui lebih banyak informasi tentang penyakit Alzheimer ini supaya ianya dapat menyadari tentang keseriusan penyakit Alzheimer ini. Selain itu, cara berkomunikasi dengan pesakit Alzheimer juga adalah sangat penting dan harus diamalkan oleh penjaga mereka seperti perbualan tanpa perkataan atau lebih dikenali sebagai bahasa badan. Waris atau penjaga mereka juga perlu mengelakkan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati pesakit. Penjaga juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan untuk merancang perbualan harian mereka. Selain penjaga atau waris,
Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran tentang penyakit Alzheimer ini dengan mengadakan program atau kempen kesedaran di peringkat kebangsaan supaya mereka tidak terlepas pandang terhadap penghidap penyakit ini. Ini adalah kerana golongan warga emas merupakan golongan utama yang menghidap penyakit ini dan pengorbanan mereka pada zaman silam perlulah dihargai pada masa mereka memerlukan bantuan. Dengan adanya kesedaran ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang menghidap penyakit ini dan juga penjaga ataupun waris mereka serta memotivasikan mereka. Dengan ini akan wujudlah satu masyarakat yang penyayang, prihatin dan berwawasan terhadap apa yang berlaku di sekitar mereka. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kesimpulannya, kecelaruan penuaan ini berlaku disebabkan proses alam semula jadi yang mengambil tempat dan ia mengurangkan tahap kecergasan dan kecerdasan seseorang individu. Penyakit yang sering dikaitkan adalah penyakit Alzheimer di mana penyakit ini memberikan kesan yang mendalam kepada kemahiran berfikir, tingkah laku dan sosial yang mengganggu keupayaan individu untuk menjalani kehidupan harian. Pesakitnya boleh mengalami dehidrasi, kekurangan zat makanan atau jangkitan penyakit lain disebabkan kemerosotan fungsi otaknya. Ia bukanlah suatu perkara yang senang bagi anggota keluarga untuk menjaga pesakit yang menghidapi penyakit ini disebabkan perubahan emosi dan tingkah laku pesakit yang tidak menentu. Oleh itu, kita haruslah bersabar dan menjaga keperluan mereka kerana ia bukanlah pilihan mereka untuk menghidapi penyakit ini. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.